Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini masih lagi di bawah tajuk geometri koordinat, tapi pada video kali ini kita akan go through untuk subtopik pembahagian tembiring garis. Dan untuk pembahagian tembiring garis ini, saya akan ajar awak cara mudah dan cara yang tidak mengelirukan awak lah untuk nak selesaikan soalan yang melibatkan pembahagian tembiring garis, di mana kita akan menggunakan satu kaedah yang dinamakan sebagai teknik tembak. So awak nampak kat sini, teknik tembak inilah yang akan kita gunakan untuk menjawab soalan pembahagian tembiring garis nanti. Okey, so dekat sini saya dah buat solution. Okey, saya dah buat soalan dan juga solution dia secara terus. Okey, dan saya akan explain sahaja secara asas macam mana kita nak selesaikan. Okey, jadi pertama sekali bila awak lihat, okey, untuk soalan yang pertama, kalau awak nampak dekat sini kan, awak boleh nampak di mana untuk soalan yang pertama ini diberi satu garis lurus. Okey, diberi satu garis lurus di mana kita ada koordinat A, koordinat B. Okey, kita ada koordinat A dan juga koordinat B. And then kita ada P. P ni apa dia? P ni adalah kita punya tembiring. Di mana tembiring ini dia membahagi dua bahagian ini. Tembiring P ni dia membahagi dua bahagian. Yang ini dia akan jadi AP dan juga P dan juga PB. Macam tu. And then awak nampak dekat sini kita ada 3. Dekat sini kita ada 2. 3 dan 2 tu dia berfungsi sebagai apa? 3 dan 2 dia berfungsi sebagai ratio. Dia berfungsi sebagai ratio, iaitu nisbah. Di mana untuk soalan yang pertama ini, nisbah yang awak akan dapat sebenarnya adalah AP nisbah PB sama dengan 3 nisbah 2. Di mana awak nampak dekat sini A nak pergi kepada P ni, ratio diberi adalah 3. And then P nak pergi kepada B ni pula, ratio yang dibagi adalah 2. Jadi untuk soalan yang pertama kita sekarang ini, kita nak cari nilai koordinat P. Kita nak cari nilai tembiring ni. Di mana ingat koordinat kita ada X, kita ada Y. So macam mana kita nak selesaikan? Sekarang ini awak tengok dekat bahagian sini. Yang this one yang saya tengah bulatkan ni dia adalah formula asas. Okey, dia adalah formula asas. Di mana formula asas kalau awak nampak dekat sini kan. Okey, kita ada nx1 tambah mx2 bahagi m tambah n. And then ny1 tambah my2 bahagikan dengan m tambah n. Okey, sekarang ni m tambah n ni merujuk kepada apa? M tambah N ni dia merujuk kepada hasil tambah nisbah. Di mana awak nampak dekat sini awak boleh nampak dekat sini nisbah kita ada 3 and then dekat sini kita ada 2. So M tambah N bermaksud 3 tambahkan dengan 2. Maka kita akan dapat 5. Okey. And then NX1 tambah MX2. NY1 tambah MY2 ni saya pasti dekat sini yang saya bulatkan ni awak susah nak interpret dia. Awak susah nak faham dia, macam mana awak nak aplikasikan dalam soalan. So dekat sinilah yang kita akan gunakan teknik tembak ni tadi. Teknik tembak ni macam mana pula? Teknik tembak yang pertama sekali, okey, sekarang ni kita terus pergi kepada cara nak jawab soalan. Kita nak cari koordinat. Maka koordinat ni kita cari dahulu untuk koordinat bagi X. Kita cari dulu untuk koordinat bagi X. Di mana kalau awak tengok berdasarkan formula asas kita ni, ini untuk yang X. And then yang belah kanan ni adalah untuk yang Y. Maka kita ambil bahagian untuk yang X sahaja dahulu. Okey. So, untuk yang X, awak pun kena tahu lah kan. Nak cari nilai X, awak pun kena tahu koordinat kat sini dia akan jadi X, kat sini Y. And then yang B pun sama. X adalah 5, Y adalah 9. Kita kena tahu benda tu. Okey, step yang pertama, apa yang kita boleh buat adalah, okey, kita nak gunakan kaedah tembak ni. Kita nak gunakan kaedah tembak ni. Macam mana kaedah tembak ni sebenarnya? Okey, so 3 ni, okey, daripada 3 ni, awak tembak ke belah sini. 3 tu awak tembak ke bahagian
B. Okey, so bila 3 awak tembakkan ke bahagian X, ingat target awak sekarang nak cari koordinat bagi X. Maka 3 ni awak tembakkan ke nilai X, maka 3 darabkan dengan 5. That's why awak akan dapat kat sini 3 darabkan dengan 5. Itu yang pertama. Tambahkan dengan kita tembak pula untuk kali yang kedua. Macam ni kan, 3 dah tembak yang belah sini. Okey, 3 ni dah tembak belah sini. So yang belah sini pun kena balas balik tembak. Yang belah sini pun kena balas balik tembak pihak lawan dia. Gitulah lebih kurang kan. Maka 2 ni pula awak kena tembak belah sini. 2 tu pula awak kena tembak belah sini. Maka 2 tembakkan dengan nilai X, iaitu 3. Maka awak akan dapat 2 darab 3. And then bahagikan M tambah N. M tambah N ni apa dia? Iaitu hasil tambah ratio. Iaitu hasil tambah nisbah dia lah. So 3 tambah 2, maka awak akan dapat 5. Maka bila dah sampai sini, awak dah dapat yang disemuan, awak boleh terus selesaikan. Maka tekan kalkulator, awak akan dapat nilai dia untuk X adalah 21/5. Okey. Selesai untuk cari koordinat bagi X. Sekarang ni kita cari koordinat bagi Y pula. Menggunakan kaedah yang sama, iaitu kaedah tembak ni tadi. Okey. Sekarang ni awak tengok. Ambil daripada point ratio tadi, iaitu 3. Awak tembakkan ke belah sini untuk yang Y ni pula. So 3 tembakkan dengan Y, iaitu 9. So 3 darab 9 awak dapat kat sini. Okey. And then 3 ni dah tembak kat sini. Okey, 3 ni dah tembak dekat sebelah sini. Maka yang belah sini pula 2 ni pun nak balas juga. Tembaklah yang koordinat A. Maka 2 tembakkan dengan koordinat A bagi Y adalah 3. Maka 2 darabkan dengan 3. And then bahagikan M tambah N, iaitu 3 tambah 2. Iaitu awak akan dapat 5 sama dengan Y. Di mana awak nak cari sekarang ini koordinat bagi Y. So awak tekan kalkulator, awak akan dapat Y sama dengan 33/5. So tak ada masalah dekat situ. Sekarang ini bila awak dah selesaikan, awak dah dapat nilai X, awak dah dapat nilai Y. Tapi ingat sekarang ini, target awak untuk soalan yang pertama ni, awak nak cari koordinat bagi P. Awak nak cari koordinat bagi P. Bila diminta koordinat bagi P, bermaksud jawapan akhir awak pun awak mesti kena bagi dalam bentuk koordinat. Di mana jawapan awak kena jadikan dia dalam bentuk yang macam ni. Awak kena jadikan dia dalam bentuk yang macam ni. Di mana X ni awak letakkan dekat bahagian X, yang Y tadi awak letakkan dekat bahagian Y. Maka awak dapat koordinat bagi P adalah 21/5 dan juga 33/5. Itu koordinat bagi P. Maka selesailah untuk soalan yang pertama. Sekarang ini kita pergi kepada soalan yang kedua pula. Soalan yang kedua pun saya dah buat solution dia, tapi kita baca dulu soalan. Okey, soalan dia kata apa? Soalan dia kata sekarang ini dia kata titik P 12 membahagi secara dalam tembiring garis yang menghubungkan titik A dan titik B. Okey, di mana dia bagi koordinat A adalah -32, B adalah H8 dengan nisbah AP nisbah PB sama dengan 2/3. Sekarang ini target awak nak tentukan. Okey. Langkah yang pertama, bila awak dapat soalan tembiring garis ni, bagi memudahkan awak, daripada ayat tersebut awak ilustrasikannya menjadi gambar rajah. Okey. So, daripada ayat yang awak dah baca banyak-banyak ni, awak jadikan dia dalam bentuk gambar rajah macam yang saya dah buat di sini. Supaya awak lebih nampak. Okey. And then awak dah tahu dah, awak dah koordinatkan dah, ini koordinat A, ini P, ini B. And then berapa nisbah dia? A kepada P ni berapa nisbah dia? P kepada B ni berapa nisbah dia? So, untuk nak tentukan itu akan bergantung kepada nisbah yang dah diberi. Tapi nisbah yang dah diberi itu pula macam mana kita nak baca? Macam mana kita nak tentukan? Bila kita nak baca, bila kita nak tentukan, okey, ingat sekarang ni dia bagi AP nisbah PB sama dengan 2/3.
dekat sini daripada nisbah ini kita boleh tukarkan dia kepada bentuk pecahan. Okey, kalau kita tukarkan dia kepada bentuk pecahan, dia akan jadi AP AP per PB sama dengan, betul ke AP? Betul. AP per PB sama dengan 2/3. Okey, ingat ini nama dia, yang atas ni dia adalah bentuk nisbah, bawah ni dia adalah bentuk pecahan. Maka sekiranya awak nak tentukan nisbah bagi setiap bahagian tu berapa, maka daripada bentuk nisbah ini awak kena tukarkan dia kepada bentuk pecahan dahulu. Bila awak dah tukar kepada bentuk pecahan, cara bacaan dia akan jadi AP adalah 2, PB adalah 3. Maka awak akan dapat ratio kita adalah AP berapa? AP adalah 2, PB adalah 3. Maka kita akan dapat macam ni. Okey, bila kita dah tentukan, kita kembali balik kepada soalan. Soalan diminta apa? Soalan diminta cari nilai H. So, nilai H ni ada dekat bahagian mana? Ada dekat bahagian koordinat B. Okey, and then soalan saya, H sekarang ini dia koordinat bagi apa? Dia adakah bahagian X ataupun Y? So, kita tahu H ni adalah nilai bagi X. 8 adalah nilai bagi Y. So, sekarang ini kita akan menggunakan kaedah yang sama macam soalan yang pertama ni, di mana kita kena asingkan. Kita buat untuk yang X and then kita buat untuk yang Y. Tapi untuk soalan yang kedua ini, yang sedikit berbeza adalah dia tak minta nilai bagi Y. Sebab koordinat B ni nilai Y dah ada, iaitu 8. Okey, tembereng garis P ni pula Y dia pun dia dah bagi, iaitu 2. Untuk yang A ni pula, koordinat A, Y dia pun dia dah bagi, iaitu 2. Yang menjadi masalahnya sekarang adalah dia minta nilai H. Di mana nilai H sekarang ini untuk koordinat B tak ada. Tapi untuk P dia dah ada, dah diberi. Untuk A pun dia dah beri, iaitu -3. Maka kita just akan menggunakan formula dan idea yang dah ada untuk kita selesaikan cari nilai H. Maka kita buat macam biasa dahulu. Okey, kita buat macam biasa di mana kita gunakan teknik tembak kita, iaitu 2 tembakkan dengan yang bertentangan dengan 2 dengan dia. So 2 tembak H, maka dia akan jadi 2 darab H. And then bila 2 dah tembak H, 3 ni pun akan tembak -3. Maka 3 tembak -3 dia akan jadi darab, dia awak akan dapat -9. And then ingat bahagikan dengan M tambah N. M tambah N adalah awak totalkan jumlah nisbah. So 2 tambah 3 awak akan dapat 5. Samakan dengan berapa? Samakan dengan kita punya nilai X bagi tembereng garis kita, iaitu 1. Okay, so that's why step yang pertama awak akan dapat 2 darab H tambah 3 darabkan dengan -3 bahagi 3/2 sama dengan 1. Kenapa sama dengan 1? Sebab 1 ni dia adalah nilai tembereng garis. Dia adalah nilai koordinat X bagi tembereng garis. Sebab awak dapat daripada sini. Betul? Okay. So, selesai yang itu, target awak sekarang nak cari nilai H. So, ini dah jadi macam soalan persamaan biasalah, di mana 3 tambah 2 ni dia adalah operasi bahagi. Operasi bahagi bawa pindah sebelah, dia akan jadi operasi darab. Maka awak akan dapat step yang kedua ini. Maka awak selesaikan, awak akan dapat 2H tolak 9 sama dengan 5. So 9 ni dia adalah negatif. So bila negatif, bawa pindah sebelah, dia akan jadi positif. So 9 tambah 5, awak akan dapat 14. Okey? Awak akan dapat kat sini adalah 4. Kat sini adalah 14. Okey. And then 2H. 2H dia adalah operasi darab. So operasi darab, 2 tu awak pindahkan ke sebelah, dia akan jadi operasi bahagi. So awak akan dapat 14. So awak akan dapat 14 bahagikan dengan 2 sama dengan H. Okey, maka jawapan awak
untuk jawapan akhir dapatlah H sama dengan 7. Okey. So ingat cara dia sebenarnya mudah sahaja. Okey, di mana kalau awak perhatikan, awak betul-betul dapat go through one by one macam soalan 1 dan kaitkan dengan soalan 2 ni, insya-Allah mudah je untuk awak nak jawab. Okey. So sekarang ini kita terus pergi kepada soalan nombor 3. Di mana kalau awak tengok nombor 3, soalan dia kata apa dia? Jika titik P iaitu 3, 4 membahagi secara dalam tembiring garis yang menghubungkan titik A 1, 2 dan B 6, 7 dengan nisbah MN. Dengan nisbah M nisbah N. Cari nilai M dan N. Sekarang ni apa yang beza dia adalah soalan pertama ni tadi dia suruh cari apa? Dia suruh cari nilai koordinat. Soalan yang kedua pula, dia suruh cari nilai koordinat yang hilang ni pula. Tapi koordinat tembiring garis koordinat tembiring garis dia dah bagi dah. Tak ada masalah dekat situ. Okey, macam soalan yang pertama ni tadi, tembiring garis, koordinat tak dia beri. So awak kena cari. Soalan nombor 2, koordinat tembiring garis awak dah diberi dah. Tapi awak kena cari koordinat bagi yang selainnya pula. Untuk soalan nombor 3 ni pula, ketiga koordinat dia dah bagi. A dah bagi, B dah bagi, tembiring garis pun dah bagi dah. Tapi sekarang ni awak kena cari nisbah. Nak cari nisbah ni pula macam mana? Nak cari nisbah sekarang ini, nak cari nisbah sekarang ini senang je. Awak kena takrifkan satu persamaan di mana awak kena jadikan persamaan awak adalah, sekejap saya bawa balik. AP nisbah PB sama dengan M nisbah N. Di mana ini adalah bentuk nisbah, betul? Okay, yang awak dah belajar, yang this one adalah bentuk nisbah. So bentuk nisbah ni awak tukarkan dia kepada bentuk pecahan. Maka awak tukarkan dia kepada bentuk pecahan, awak akan dapat AP bahagi PB sama dengan M bahagi N. Maka bila awak buat soalan yang macam ni, statement yang atas ni adalah wajib. Di mana statement yang atas ni, AP per PB sama dengan M per N, menunjukkan bahawa ke arah mana awak punya solution tu akan pergi. So that's why statement yang atas ni adalah wajib buat. Okey, maka awak dapat AP per PB sama dengan M per N. And then saya nak tanya awak, di mana A pergi kepada P and then P pergi kepada B ni, sebenarnya apa kita boleh dapat? Kita boleh dapat nilai jarak. Kita boleh dapat nilai jarak. Maka in order untuk kita nak selesaikan tu, kita boleh menggunakan formula jarak. So awak tengok dalam solution saya. Okey, dalam solution saya di mana, ingat formula jarak apa dia? Formula jarak adalah punca kuasa X1 tolak X2 kuasa 2 tambah Y1 tolak Y2 kuasa 2. So awak perhatikan untuk yang AP dahulu. So andai kata dekat sini saya takrifkan dia sebagai X2, dekat sini adalah X1, so sini Y1, sini adalah Y2. Maka ingat X1 tolak X2, maka 3 tolakkan dengan 1. And then Y1 tolak Y2, maka 4 tolakkan dengan 2. And then kedua-duanya mestilah kuasa 2. And then kena ada punca kuasa. Okey, itu untuk AP. Kita buat pula untuk PB. Untuk PB ni pula, yang titik P ni awak kena tukar dia punya takrifan. Okey, di mana in this case kat sini akan dapat X1 Y1. Ini adalah X2 Y2. So X1 tolak X2, maka 6 tolakkan dengan
3 kuasa 2, and then Y1 tolak Y2, 7 tolak 4 kuasa 2. Okay, awak akan dapat like this one lah. And then jangan lupa punca kuasa, and then samakan dengan M per N. Okay, and then awak just selesaikan dalam kalkulator. Okay, kalau awak pakai kalkulator lama make sure awak selesaikan one by one. Awak selesaikan persamaan yang atas ini dahulu, baru awak selesaikan yang bawah. Okey, tapi kalau awak pakai kalkulator baru, okey, tak ada masalah lah, awak just boleh terus selesaikan, masukkan sahaja persamaan tu dalam kalkulator, and awak akan terus dapat jawapan like this one. So jawapan yang awak akan dapat, apa dia? Adalah 2/3 sama dengan M per N. So ingat balik, bila awak dah dapat dalam bentuk macam ni, cara baca dia adalah M2 N sama dengan 3. Maka ratio kita awak kena keluarkan daripada bentuk pecahan ini, awak kena keluarkan dia jadi satu statement. Di mana statement yang awak akan dapat adalah M sama dengan 2, and then N sama dengan 3. Okey, kenapa awak kena keluarkan daripada bentuk pecahan ni kepada bentuk statement macam ni? Sebab awak kena faham di mana soalan dia minta nilai bagi M dan juga N. Bila awak bagi dalam bentuk pecahan macam ni, pemeriksa boleh persoalkan. Di mana andai kata awak buat dalam bentuk macam ni, macam mana kita nak baca? Tak tahu cara baca dia macam mana. Jadi better untuk awak daripada bentuk pecahan ni, awak keluarkan dia kepada bentuk statement macam ni. Okey. Maka setakat ini sahaja video kita untuk geometri koordinat bagi pembahagian tempiran garis. Maka kita akan kembali dalam video yang akan datang dengan tajuk-tajuk yang lain pula. Okey. Maka diharapkan sedikit sebanyak video ini akan membantu awak lah. Dan sekiranya ada sebarang masalah, awak boleh tinggalkan komen di bahagian ruangan komen, dan saya akan cuba sedaya upaya untuk membantu awak dengan soalan-soalan yang berkaitan. Okey. Oh,